Okey, jadi sains dan teknologi dalam Islam ini, dia ada beberapa perkara tertentu lah yang kita perlu faham. Yang pertama, uh, sains dan teknologi dalam Islam tidak terbatas seperti sains moden acuan barat. Itu sains tabi'i. Maknanya dalam Islam tidak membataskan kepada empirical, logical dan mathematical semata-mata. Ada konsep metaphysical di situ. Dan sains dan teknologi Islam adalah selari dengan wahyu yang kita pastikan kepada akidah Islam. Ada integrasi dengan fardu ain dan fardu kifayah. Okey. Sebab ini kita bicara dalam konteks faith. Faith iaitu keimanan. Ada perkara yang mungkin belum yang tidak tercapai oleh akal fikiran atau kemampuan sains untuk membuktikannya. Jadi itu kita berpegang kepada keimanan. Okey, sebagai contoh, ketika diwahyukan Al-Quran, ada turunnya ayat Al-Quran berkaitan dengan kejadian manusia yang kalau dalam konteks sekarang, kita berpahaman sains sekarang, kita tahu manusia dicipta begitu dan begini daripada air mani, persenyawaan, anaqah, mudghah, apa semua kan. Tetapi pada zaman 1400 tahun yang lalu, masyarakat ketika itu tidak dapat membayangkan proses saintifik yang terjadi tentang kejadian manusia. Tetapi umat Islam ketika itu menerima atas dasar keimanan. Maknanya konsep yang sama terpakai kepada kita sekarang. Ada perkara-perkara tertentu yang mungkin belum dapat dijelaskan dengan sains dan matematik. Tapi kita ada keimanan di situ. Maknanya kita percaya dengan satu perkara. Okay. So, paksi kita adalah akidah Islam. So, matlamat sains Islam, kita bukan sekadar nak kejar dunia, tapi juga akhirat. Maknanya kalau anda jadi saintis atau anda jadi engineer, anda jadi pegawai keselamatan, pegawai kesihatan, semua itu adalah satu ibadah yang bukan setakat mendatangkan gaji atau keuntungan di dunia, tapi ada balasannya di akhirat. Okey, kalau kita tengok dalil-dalil yang berkaitan tentang sains dan teknologi dalam Islam ni sangat banyak dalam Al-Quran. Cuma hari ni kita sentuh beberapa lah. Mungkin lepas ni dalam perbincangan nanti ada yang boleh bawa dalam perbincangan kecil S2 nanti boleh bawakan beberapa ayat Al-Quran lain untuk kita bincangkan bersama kan dalam perbincangan. Yang contoh yang saya bawa ini daripada surah Yunus ayat 101. Qul nuzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayat wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Sebab kalau kita tengok apa yang ada di langit dan bumi ni, macam-macam. Kalau kita pakai akal fikiran, agak mustahil untuk benda itu tercipta secara sendiri atau tidak ada penciptanya. Macam takkan. Sebab katalah kita nak buat engineer nak buat apa? Engineer nak buat satu robot contohnya. Material untuk hasilkan robot itu datang dari mana? Itu sudah pasti datang daripada sumber alam. Kita perlukan besi, kita perlukan pasir, kita perlukan laut silika nak guna pasir kan. Dan pelbagai lagi lah material yang datang daripada sumber alam. Siapa yang ciptakan sumber-sumber alam itu? Itu satu persoalan besar. Ayat lain, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Daripada surah At-Tariq ayat 5, 6, 7. Panjanglah ayat dia, boleh tengoklah. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Kalau baca ayat tu ada dia yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, daripada tulang sulbi. Ada saintifik di situ. Ada, kalau boleh explore lebih tentang perbahasan scholars. Bukan scholars daripada ulama Islam je tak, tapi daripada saintis lah berkaitan dengan tulang sulbi itu sendiri.
Ayat lain, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Okey, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimanakah diciptakan? Okey, unta, langit bagaimana ditinggikan, gunung ganang bagaimana dia tegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Okey, kalau kita tengok benda ni semua ni, tengok keliling kita macam okey, sudah pasti ada penciptanya kan, sebab agak macam takkan nanti tiba-tiba jadi macam sendiri kan. Ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maknanya kalau orang berakal dia boleh fikir, oh okay, of course there's something or someone that created this. Boleh baca lagi, ada ayat lain, dan boleh explore lagi. Dalam perbincangan S2 nanti kita boleh bincang tentang beberapa ayat lain yang menunjukkan adanya pencipta, adanya kekuasaan Allah SWT. Okay, terima kasih.